Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita sambung pembelajaran kita dalam mata pelajaran Sains tahun 2, Unit 1 Kemahiran Proses Sains. Tajuk pembelajaran kita hari ini adalah berkomunikasi. Baik, sebelum tu murid-murid kena faham dulu apa maksud berkomunikasi. Berkomunikasi bermaksud kemahiran mencatat dan membaca maklumat. Kemahiran komunikasi juga boleh dilakukan dalam bentuk gambar, carta, graf dan model. Cikgu harap murid-murid sudah bersedia dengan buku teks sains tahun 2, muka surat 10 dan muka surat 11. Mari kita perhatikan jadual tugas kelas 2 Arif. Murid-murid boleh lihat di sini, tugasan yang perlu dilakukan oleh kelas 2 Arif ialah menyapu, membersih tingkap, menyusun meja dan memadam papan putih bermula dari hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis dan Jumaat. Kemudian kita juga boleh lihat senarai nama murid kelas 2 Aris yang bertugas selama 1 minggu. Baik, sekarang jom kita cuba jawab soalan yang diberi dalam muka surat 11. Kita mulakan dengan soalan yang pertama. Siapakah yang ditugaskan untuk menyapu pada hari Rabu dan Khamis? Sekarang soalan cuma tanya tugas untuk menyapu pada hari Rabu dan pada hari Khamis. Jadi kita hanya perlu lihat pada bahagian sini sahaja. Murid yang bertugas pada hari Rabu ialah Hairun, Yana dan pada hari Khamis ialah Shanti dan Syamim. Oleh itu, jawapan yang kita perlu jawab ialah pada hari Rabu dan Khamis, murid yang bertugas ialah Hairun, Yana, Shanti dan Syamim. Seterusnya kita jawab soalan yang kedua. Berapakah bilangan murid yang ditugaskan untuk menyusun meja dalam seminggu? Dalam seminggu, kita perlu lihat bermula dari hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis dan Jumaat. Untuk tugas menyusun meja, kita hanya perlu kira bilangan murid yang bertugas bermula dari Tevan sampai Adam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. Jadi kita sudah dapat jawapan, iaitu bilangan murid yang ditugaskan untuk menyusun meja dalam seminggu ialah 10 orang. Soalan yang ketiga, siapakah yang bertugas sebanyak 2 kali dalam seminggu? Untuk soalan ni, kita perlu perhatikan nama yang berulang 2 kali. Untuk hari Isnin, Ismail, Ramlah, Rizal, Tevan, Mazlan dan Adibah. Pada hari Selasa, Diana, Alia, Jannah, Maryam, Wahid dan Kugan. Pada hari Rabu, Hairun, Yana, Mastura, Rina, Badrul dan Amir. Hari Khamis, Shanti, Syamim, Jamil, Saiful, Ashikin dan Lilim. Setakat ni belum ada nama yang berulang lagi. Dan seterusnya pada hari Jumaat, Velu, Hasni, Chonmin, Nizam, Adam dan Hairun. Okey, dekat sini kita sudah boleh lihat terdapat 2 nama Hairun pada hari Rabu dan pada hari Jumaat. Jadi, untuk menjawab soalan ini, murid yang bertugas sebanyak 2 kali dalam seminggu ialah Hairun. Baik murid-murid, kita sudah jawab 3 soalan berdasarkan jadual yang telah diberi. Jadi cikgu harap murid-murid sudah faham bagaimana cara kita berkomunikasi dengan cara membaca maklumat daripada jadual. Sekarang kita baca sekali lagi maksud berkomunikasi dan contoh-contoh kemahiran komunikasi yang kita boleh gunakan. Mencatat dan membacakan maklumat adalah antara bentuk kemahiran komunikasi. Kemahiran komunikasi juga boleh dilakukan dalam bentuk gambar, carta, graf dan model. Baik murid-murid, sekarang kita dah belajar berkaitan dengan komunikasi, iaitu mencatat dan membaca maklumat berdasarkan jadual, gambar, carta, graf dan model. Sekarang, jom kita lengkapkan jadual berdasarkan soalan yang diberi. Soalannya, Ahmad membeli buah tembikai. Nurul pula membeli buah mangga. Di sini kita boleh lihat beberapa biji buah mangga dan buah tembikai yang dibeli oleh Ahmad dan Nurul. Kira dan asingkan buah tembikai dan mangga yang dibeli oleh mereka. Sekarang kita hanya perlu mengira buah tembikai yang dibeli oleh Ahmad dan buah mangga yang dibeli oleh Nurul. Kemudian kita asingkan bilangan dalam kotak yang disediakan. Terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6
dan 7 buah tembikai yang dibeli oleh Ahmad. Seterusnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 buah mangga yang dibeli oleh Nurul. Okey, sekarang sudah selesai aktiviti melengkapkan jadual kita, iaitu mengira dan mengasingkan buah tembikai dan mangga yang dibeli oleh Ahmad dan Nurul. Jadi, cikgu harap murid-murid sudah faham bagaimana cara kita menggunakan jadual atau gambar untuk mendapatkan maklumat. Seterusnya, mencatatkan maklumat tersebut dalam kotak atau jadual yang telah diberikan. Seperti biasa, selepas mendengar penerangan cikgu tadi, murid perlu jawab soalan dalam buku aktiviti muka surat 7 dan muka surat 8. Rujuk buku teks sains muka surat 10 dan muka surat 11. Okey, setakat ini sahaja pembelajaran kita pada kali ini untuk topik berkomunikasi. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada masa akan datang. Murid-murid jangan lupa subscribe channel ini untuk mengikuti pembelajaran bagi topik yang seterusnya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.